Assalamualaikum, hello guys. Hari ni korang bersama Yana. Bertemankan korang saja. Selalunya tengok ramai-ramai kan. Ada sedutan lain, sedutan Indo. Tapi pada minggu ni, Yana dapat satu tugasan untuk membuat analisa ataupun research tentang satu filem terbaru iaitu dinamakan KKN di Desa Penari. Okey, KKN di Desa Penari ni adalah sebuah filem Indonesia yang diarahkan oleh Awi Suryadi. So kalau korang nak tahu, ini adalah production daripada MD Pictures. So KKN di Desa Penari ni adalah didakwa kisah benar daripada satu bebenang Twitter pada suatu ketika dulu. Dia viral di mana MD Pictures ni dia mula rasa tertarik dengan penceritaan ni, maka terjadilah sebuah filem. Filem ni dia punya panjangan dia adalah 2 jam. So dalam 2 jam ni kita banyak proseskan tentang penceritaan dia, macam mana cerita ni berlaku, macam mana diorang ni struggle untuk curekan sesuatu tu. Daripada situ korang kena tengok sendirilah. Tetapi ini adalah pada opinion Yana sendiri. Bagi Yana, penceritaan ni meskipun dia dah diiktirafkan sebagai satu benda yang viral kan. So pada awal kemunculan filem ni pun dia dah viral gila kan. So semua orang was like berpusu-pusu to watch this film. Tetapi kita sedia maklum bila sesuatu berkenaan viral ni, doesn't matter berkenaan makanan, filem, baju, fashion, kita boleh expect dia boleh jadi like down low standard punya view tau. Dia takkan hype macam mana viral tu sendirilah. Itu korang pun tahu kan. So Yana pun bila dapat tugasan ni, I was amazed to watch lah because I am myself a movie buff. So bila sebut pasal movie buff, I usually do marathon movies even with my dad, with my friends, which I love to watch movies a lot. But I don't recall myself untuk tengok filem-filem Melayu ataupun Indonesia di pawagam. Bukan nak kata bias, tetapi kita boleh tahu, korang sendiri pun boleh faham kenapa yang nak cakap macam ni. Kadang-kadang filem diorang standard dia lain sikit. So kita nak bayar kan, it have to be like worth the money. So tak apa, this time around Yana invest. So demi KKN di Desa Penari dengan hype yang ada, kita teruskan. So pada hari tu yang nak pergi tengok kan, okay, dalam panggung wayang ni ramai. Waktu book tu kosong. So agak skeptikal lah di situ. Kenapa kosong kan? 2 orang je. So Yana pergi seorang kawan Yana kan. So pada hari tu kita tengok ramai. So Yana ambil twin seat, tengah-tengah atas sekali. So bila duduk dekat situ, mula datang lamaran. Lepas tu mula penuh. Okey lah, at least ada penuh kat sini kan. So tak adalah rasa, skeptical sikit kan. Okay, even though genre dia seram, tetapi apa yang Yana boleh katakan, dia lebih kepada misteri. So bila sebut misteri, mungkinlah ada adegan-adegan daripada filem ni menyeramkan, tapi dia tak seram. Dia tak seram. So Yana tak akan kongsikan spoiler. Yana tak nak jadi party poopers. So korang sendiri boleh tengok, tapi ini atas dasar apa yang Yana punya experience lah. So cerita ni mengisahkan tentang 6 orang pelajar, iaitu Ayu, Bima, Widya, Wahyu, Anton dan Nur. So diorang ni ditugaskan oleh kuliah mereka untuk melakukan KKN. Okay, KKN ni sebelum korang tanya apa benda KKN ni kan, okay, Yana buat research sikit lah kan. KKN ni sebenarnya dia satu singkatan bagi korupsi, kolusi dan nepotisme. So itu kalau dekat Malaysia kita panggil macam projek, grouping project, macam tu. So daripada 6 orang pelajar ni, salah seorang tu dah pilih tempat. So lokasi dia adalah di sebuah desa yang terpencil, dipanggil Desa Penari. So lokasi terletak di dalam tengah-tengah hutan, berlakunya di sekitar 2009. So bebenang Twitter tadi tu dia viral pada suatu ketika dulu tu, pada saat 2019 macam tu. So 6 orang pelajar ni
dia nak masuk ke dalam hutan ni, diorang mula-mula tu dah rasa curiga. Bila diorang jalan kaki, diorang ada satu part tu pelik. Kenapa nak masuk dalam hutan ni kena menaiki motosikal? So diorang macam curious about it. Like kenapa motosikal? Kenapa tidak jeep ke kereta kan? I mean dalam hutan kan naik motor is gonna be very scary, ingat? Dan ke hutan tu, salah seorang daripada mereka ni iaitu wanita, dia ada terdengar sinden. So sinden, kalau korang tahu, ini adalah pada part Indonesia Nusantara lah. Sinden ni is one of the famous melody ataupun song yang dia dinyanyikan beralun-alun, macam tu lah, you know, those kind of creepy things. So dia dengar sinden daripada jauh. Dia seorang je yang dengar daripada jauh. Lepas tu bila dia pusing kan, kita ada dengar dulu kan kata-kata orang kalau masuk hutan jangan tengok sana sini, tapi dia tengok. So bila part yang dia tengok tu, dia nampak ada satu figura dekat atas batu tu, hujung sana. Dia nampak ada satu figura, satu makhluk cantik, sangat cantik, hot gitu. So dia cantik. So tapi dia punya figura tu statik atas batu. So dia pun macam pelik lah, apa benda ni kan. Wanita ni tadi, dia dah rasa macam ada satu bad vibes, negative vibes. Tetapi pelik sebab dia seorang je yang rasa. Dia tanya, ada perkampungan lain ke selain daripada sini kan? Tapi orang tu kata, pakcik tu kata, tiada. Perkampungan ini sahaja. Jadi dia dah macam skeptikal sikit lah dengan kawasan. Yana sendiri dah rasa macam, oh jalan cerita dah agak lambat, sangat slow. So tadi yang cakap 2 jam kan? So pada sejam pertama tu penceritaan dia sangat lambat untuk ke dalam untuk dapatkan plot penceritaan tu sebelum ke climax. Pada jam pertama tu korang akan dapat saksikanlah bagaimana terjadinya sesuatu tragedi berlandaskan 6 pelajar ni tadi, tapi hanya beberapa pelajar sahaja yang involved dalam tragedi ni. So apa yang terjadi tu korang kena tengok sendiri, yang takkan spoil. Tetapi apa yang nak boleh katakan dengan tragedi yang ada, yang dah berlaku, sememangnya bagi Yana agak misteri lah. Dia tak ada seram, dia tak ada even jump scare dia pun. Jump scare tadika memang tak ada apa-apa yang menggerunkan. Tetapi biasalah kita orang Malaysia kan dalam panggung wayang macam tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun. So daripada situ pun bagi Yana agak low lah bila kita punya rating untuk cerita ni kan. Pada awal pun dah bagi Yana low sebab menunggu saat-saat yang menyeramkan. Tapi Yana pun bukan jenis yang orang kata peminat fanatik untuk horror movies. But this one is like more to mystic like that. Other than that, dalam proses diorang untuk mengerjakan diorang punya KKN tadi, projek diorang tadi, diorang ada satu part tu, scene tu, diorang macam mengagihkan tau grup mana. Tetapi salah seorang daripada mereka ni macam request, aku nak dengan grup ni boleh ke? Lepas tu yang seorang lagi kata, no tak boleh, stick to what yang dah di-plan lah. So situ dah just pelik sikit, sebab yang meminta tadi tu dia macam pelik tu. Kenapa? Tapi dia ada pandang seorang ni tau. So mungkin kat situ pun pengarah ni macam nak tunjuk lah, there must be something wrong with this person and this person. Macam ada link macam tu. Tapi kita tak tahu apa. Sebab dah kata pun 1 jam pertama tu macam lambat kan. So kena faham bahawa untuk dapatkan ke plot tu sangat lambat. Sangat lambat, korang akan rasa macam nak tertidur, rasa macam alamak, apa ni kan, macam clueless lagi. Sebab bagi Yana 1 jam pertama tu is like a very crucial time untuk para penonton menyaksikan apa benda yang berlaku. And then ada part tu macam menggerunkan is when dia toleh ke kanan. Sebab selalu kita macam boleh expect kan, okay, kalau dia orang pandang depan, might be the creature tu kat sebelah ataupun belakang. Sebab bila dia toleh, tak ada. Sebab bila dia toleh, tak ada. Tetapi ada satu scene tu, shot dia bawa ke bawah dekat kawan dia lagi seorang. Creature tu tengah pegang kawan dia. So it's very creepy on that side lah. So dia tak meet expectation orang. So ada good thing about this movie is that dia punya element shot dia tu, cinematographic dia tu bagi Yana padu lah for Indonesian film.
And then kita pun sedia maklum kan. And kalau korang tengok lah filem-filem Indonesia sebelum ni, MD Pictures punya production, memang nak dikatakan filem diorang tidaklah sehebat mana, tidaklah se-perfect mana kan berbanding yang lain. So bila tengok movie ni, tahu MD Pictures yang produce kan. So it's a very cool thing to see of how diorang punya progress daripada awal dulu. Termasuklah CGI dia, computerization dia kan dalam satu babak. Ada 2 orang daripada wanita ni, dia satu scene berlainan. Tetapi diorang dah dirasuk, diorang mula menari di waktu malam. So benda tu bagi anak, bila sebut Indonesia Nusantara kan, kita tahu tarian dia, lagu-lagu dia, ritual mereka memang terlalu, orang kata misteri kan, terlalu creepy lah bagi anak bila tengok dalam keadaan waktu malam menari macam tu, you know, all those things kan. So it's very creepy to see. And waktu tu scene bagi anak yang menggerunkan untuk tengok, dengan muka dia, dengan diorang punya makeup, effect semua kan. It's a very cool thing to see sebab tak dapat nak tengok benda tu dalam MD Pictures yang di before ni lah. So benda tu is one thing that's benefit the film. Sebab kalau ikutkan penceritaan ni memang simple je. Dia terlalu simple sampai korang rasa macam boleh expect. Tetapi plot dia sampai ke climax was unexpected. Itu yang nak boleh cakap lah. Apa yang terjadi lagi sekali korang kena tengok. Bagi Ana the best dalam 2 jam ni kan. The plot until daripada 2 jam ni, the plot until the climax tu is like the best scene ever. Sebab korang rasa macam, oh aku dah expect dah apa yang terjadi. Tetapi the end of the story was unexpected. Agak sedih lah pada pengakhiran tu. Knowing the fact that didakwa kisah benar kan. Kalau betul lah memang ini betul-betul terjadi, maka pada saat tu Yana rasa simpati dekat beberapa kawan mereka ni lah. Apa yang terjadi kat diorang tu is not something that we wanted to be in that situation. Scene dia lah implement suasana atau mencerminkan Indonesia Nusantara macam yang cakap tadi kan. Diorang ada ketengahkan daripada segi tarian, sinden, ada ritual untuk dia implementkan benda ni dalam sesebuah filem. Lagi filem horror kan. That basic knowledge lah. Apa yang Ana suka juga tentang filem ni, basic knowledge. Daripada segi contoh pada awal-awal lagi ada 6 orang kan. So seorang ni dia memang macam masuk air. Masuk air, dia jenis yang tak, memang mulut dia lantang lah kan. All these typical bad boys, nakal-nakal boys kan. So dia this is one of the guys dalam 6 orang tu lah. So perangai dia memang masuk air. Masuk air, dia memang mulut dia lantang. So bila kita masuk ke kawasan orang, apa yang diterapkan dalam filem ni, ada beberapa scene dia mengajarkan kita bahawa kalau kita pergi ke sesebuah lokasi ataupun tempat orang, kita kena jaga adab kita, pertuturan kita, macam mana kita punya behaviour dekat sana, itulah yang akan berpaling balik pada kita. So disebabkan benda-benda ni, budak ni tak adalah kena teruk mana, cuma dia dapat experience lah of apa bila yang dia buat ni salah, so apa berbalik kat dia. Ada satu scene tu kelakar tapi quite terrifying lah. Lesson learned lah for him. So never to exaggerate things when you're outsiders and dekat tempat orang-orang luar kan. One thing, I don't see myself saying this as a good thing, but to me Indonesian kan, kita tahu kalau jump scare dia ke atau apa-apa kan, kalau boleh dia nak zoom lagi kan, kalau boleh dia nak exaggerate lagi kan, but this time around jump scare dia tidak di over exaggerate. So which is a good thing, so that kita boleh relate benda tu, tak adalah rasa nak menyeramkan ke, dia tak over expose benda tu, which is to me bila dalam filem itulah yang bagus. Kita kena ada simplicity dalam filem. Tak perlu pun nak exaggerate things, unless benda tu kalau orang boleh relate, seram, maka orang pun akan rasa seram. So that's a very good thing about this film juga. I love it so much. Jump scare dia tidak di over exaggerate. Dia rungkaikan daripada mula-mula kita macam persoalan kan, apa benda ni, tapi bila plot dia datang, terus terungkai apa benda terjadi. Rating yang Yana boleh bagikan untuk filem KKN di Desa Penari ni, daripada 10 Yana boleh bagi 4.5 sahaja.
So that's all. I hope you guys are doing well. Stay hydrated. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, kita akan bertemu kembali. Mungkin Yana bertemankan dengan kawan-kawan Yana. Nanti Yana cuba request yang tu So it will be fun. So that korang pun boleh relate banyak lagi dengan Yana dan kawan-kawan yang lain. So I guess I'll see you guys next time. Thank you so much for having me. Assalamualaikum. Take care.